Perdana Menteri puji SPRM tegas tumpas rasuah. Bersatu tegaskan hanya Muhyiddin layak jadi Perdana Menteri. Penat sara keluarga adik tetap abang kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amirah Kilah dalam Next Step 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Pelaksanaan meluas teknologi Advanced Lightning Search Fire ALSF dijangka mempunyai impak yang signifikan di pelbagai sektor termasuk pemilik rumah, hartanah komersial, kilang, pembangun, pusat, data, solar dan industri kenderaan elektrik. Penyebaran pada skala besar ini akan memerlukan perkhidmatan pembuatan, pemasangan, penyelenggaraan dan sokongan yang berpotensi menghasilkan sekurang-kurangnya 5.6 juta peluang pekerjaan. Pengenalan ALSF dijangka merevolusikan keselamatan elektrik, menyelamatkan nyawa, pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan yang besar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif R. Baskar, pandemik COVID-19 yang melanda dunia 3 tahun lalu telah menghadkan peluang pekerjaan kepada golongan sasar terutama belia. Justru menurut ALSF, terdapat potensi untuk menawarkan jutaan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang termasuk sektor elektrik dan elektronik, pengurusan, pemasangan dan banyak lagi melalui penghasilan produk terbaru yang dilancarkan semalam. Teknologi produk terbaru telah dipatenkan di Malaysia dan dunia dan produk tersebut merupakan satu peranti elektrik rekaan dengan teknologi terbaru yang masih belum diguna oleh mana-mana negara dan dinamakan Advanced Lightning Search Fire ALSF atau dikenali sebagai Advanced RCCB. Produk revolusioner ini direka khas untuk mengesan dan mencegah kebakaran elektrik dalam sistem pendawaian, menyediakan perlindungan menyeluruh untuk keselamatan nyawa dan peralatan elektrik. ALSF melindungi daripada kilat, lonjakan mendadak, elektrik, keluaran voltan yang berbeza, kebocoran bumi dan kerosakan, memastikan keselamatan nyawa dan harta benda. Selain itu, produk ini tidak memerlukan penyelenggaraan berkala. Menekankan ciri keselamatan yang tinggi, produk keluaran ALSF ini boleh mengelakkan kebakaran akibat litar pintas selain mengelakkan kerosakan barangan elektrik. Jelas R. Baskar, pihaknya telah mematenkan produk mereka di Malaysia dan dunia dan telah diuji serta diluluskan oleh SIRIM dan Suruhanjaya Tenaga. Dengan pelancaran produk terbaru ini, ALSF mengharapkan sokongan kerajaan madani dalam mengangkat produk tempatan ke peringkat global. Kehadiran produk baru ini dalam pasaran bukan sahaja diharap bakal merancakkan ekonomi negara, malah turut memberi kesedaran kepada rakyat tentang kepentingan keselamatan dalam penggunaan produk elektrik, kediaman mahupun premis perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada badan penguatkuasaan di negara ini dan bangga atas keberanian mereka mengambil tindakan tegas terhadap rasuah dan penjenayah. Beliau berkata tindakan profesional Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lembaga hasil dalam negeri terhadap kumpulan yang merompak kekayaan negara mampu membawa perubahan kepada negara agar kembali hebat serta dikagumi dunia selain menyelesaikan masalah rakyat. Kata beliau, sebaik sahaja mereka punggah kekayaan negeri untuk kepentingan peribadi atau keluarga, pihak berkuasa tetap bertindak, tangkap dan dakwa demi menjamin keselamatan negara masa akan datang. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam Negeri Melaka yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka Air Keroh. Beliau turut menggesa penjawat awam untuk membantu usaha kerajaan menyelamatkan negara dan menolak amalan rasuah. 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 diisytiharkan terbatal dan tidak sah oleh Mahkamah Persekutuan dan disifatkan sebagai sejarah hitam kepada umat Islam di negara ini.
Menyifatkan hari keputusan itu sebagai Black Friday, Setiausaha Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, ketetapan yang diputuskan mahkamah itu bakal memberi kesan buruk kepada undang-undang syariah di 14 negeri. Dalam keputusan penghakiman 81, panel hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan itu selepas membenarkan petisyen dikemukakan seorang peguam, Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Tengku Maimun dalam penghakiman panel berkata, mahkamah membenarkan petisyen itu kerana Dun membuat undang-undang yang ia tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya. Taqiyuddin berkata keputusan terbabit bukan perkara kecil kerana ia adalah untuk mempertahankan undang-undang syariah yang secara langsung mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin masih layak untuk dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, kata Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Perkara tersebut ditegaskan Hamzah ketika mengulas tentang desas-desus gabungan tersebut mempunyai calon lain untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin. Beliau turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti dalam gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri dari PN. Dalam sidang media itu juga, Hamzah menafikan dakwaan terdapat pemimpin dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia termasuk dirinya mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi merisik jawatan tertentu. Beliau juga menafikan terdapat 8 lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Berang abang tidak bekerja sehingga terpaksa menanggung keluarga sendirian dipercayai menjadi punca seorang lelaki bertindak menetak abang kandungnya di Bandar Baru Ampang semalam. Dalam kejadian 8.30 pagi, lelaki berusia 20 tahun menetak abangnya yang berusia 25 tahun menggunakan pisau sehingga mengalami kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata, pihaknya menerima laporan kejadian pergaduhan dua beradik daripada salah seorang ahli keluarga mereka. Bertindak atas laporan, Muhammad Azam berkata polis menahan suspek yang bekerja sebagai kelindan lori di Bandar Baru Ampang pada 9.50 malam hari yang sama. Beliau berkata polis turut merampas sebilah pisau berukuran 30 cm yang disyaki digunakan dalam kejadian itu. Katanya semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau dan dia akan direman bagi membantu siasatan lanjut. Sepasang suami isteri mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate terhadap pertuduhan menakutkan secara jenayah yang dilakukan kepada dua lelaki, Muhammad Hafiz Ong Abdullah 50 tahun dan isterinya Ong Ser Ying 37 tahun yang merupakan peniaga mi membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid selepas pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Mengikut pertuduhan, tertuduh secara bersama telah menakutkan secara jenayah terhadap Muhammad Faizul Mat Zain dan Muhammad Syadid Sulaiman di kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang dari arah pulau ke Perai pada jam 5 petang 5 Februari lalu. Disebabkan itu, kedua-dua mereka yang tidak mempunyai anak didakwa melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.